وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستناه إلى يوم الدين، أما بعد، واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الجافة قابلية الحياة والنمو والتكاثر، بحيث تصبح النواة نخلة باسقة طلعها نضيد، وتنبت حبة القمح 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إن الله تعالى هو الذي صنع هذا كله، وقدره فأحسن التقدير، ودبره فأتقن التدبير. Alhamdulillah, malam ini kita sambung sekali lagi berkenaan dengan zakat pertanian. Sebelum daripada membicarakan berkenaan dengan perkara yang berkait pendetilan tentang zakat pertanian ini, tuan kita ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah mendahulukan mukaddimahnya menarik perhatian kita. Rahsia-rahsia yang ada di sebalik pertanian, dan seterusnya menjustifikasikan kenapa Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat daripada hasil pertanian ini. Sekalipun kadang-kadang orang yang terlibat dengan pertanian ini bukanlah orang yang kaya sangat. Antara lain ialah kerana pertanian dan hasilnya adalah antara makhluk Allah yang paling zahir sekali, jelas sekali nampak kerja tangan Allah dalam menumbuhkannya. Tidak adalah kerja buat pak tani melainkan sikit sangat. Bahkan di samping merasai syukur dengan nikmat hasil-hasil pertanian ini, ianya juga merupakan alat untuk kita mengenali Allah dan mensyukuri nikmatnya dengan cara yang lebih banyak. Sebab tu di ayat itu, jika sekiranya mu nak bertani, nak bercocok tanam, pertama sekali mu kena ada benih. Dan sahlah benih ini, tidak ada mana-mana syarikat, mana-mana kerajaan yang buat, bahkan Allah yang buat benih. Kemudian kalau mu sudah ada benih juga, mu kena ada tanah. Ada benih saja, bubuh atas tak jadi apa, bubuh dalam beledi tak jadi apa, kena bubuh atas tanah. Tanah pun Allah Ta'ala juga buat, siap-siap, tak ada syarikat buat tanah. Hatta sebutir pasir pun tak ada orang boleh buat, tak ada ahli sains boleh buat. Kemudian tanah ni pula bukan speseng, ada macam-macam peseng. Tidak semua benih sesuai untuk semua tanah. Tidak semua tanah sesuai untuk semua benih. Ada benih ini sesuai dengan tanah ini, ada benih itu sesuai dengan tanah ini. Allah Ta'ala buat berlaku semua sekali. Setelah mu ada benih, mu ada tanah yang sesuai dengan benihmu, mu kena ada air. Air pun Allah Ta'ala juga buat. Tak ada mana-mana syarikat sanggup buat air ataupun mampu buat air. Kemudian air ini pula Allah Ta'ala buat turun khas daripada langit. Kemudian tersimpan dalam bumi dengan bermacam-macam tempat. Ada tanah, ada benih, ada air juga, kena ada gas. Pokok-pokok nak bernafas. Kajian moden menunjukkan pokok ni bernafas macam orang juga, sebab tu dia hidup. Dan bernafas dia pula bersilang dengan manusia. Manusia bernafas dengan oksigen, melepaskan karbon dioksida. Pokok bernafas dengan karbon dioksida, melepaskan oksigen. Ini kebijaksanaan Allah dan menunjukkan bagaimana kaitan yang rapat di antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Dan gas ini sama telah dah lagi Allah Ta'ala buat, tak ada orang boleh buat. Bahkan jangan kata buat nak tengok dengan mata lendai pun tak boleh. Macam malam ni ada tak oksigen, ada, kalau tak mampu kerah belaka kita. Tapi nak tunjuk bulat ke, pak semegi ke, kerah lembek ke, putih hijau ke, tak boleh tunjuk.
Barangnya tak nampak. Allah Ta'ala buat siap-siap. Kemudian lepas ada benih, ada tanah, ada air, ada gas, ada udara orang panggil, kena ada cahaya pula untuk melengkapkan fotosintesis, kata orang sains ke apa. Cahaya ni pula mari pada mana? Mari pada matahari. Siapa dia buat matahari? Tok membuat matahari. Allah Ta'ala buat matahari. Siap-siap matahari untuk menyinari manusia dengan menerangkan yang gelap, dan juga terkandung pada matahari itu cahaya ataupun haba, kata orang sekarang haba. Waktu dalam surah Amma yatasaalun wa ja'alna sirajan wahhaja, kami jadikan untuk kamu wahai manusia sebutir matahari kami buat, dan kami jadikan matahari itu ibarat pelita yang mencerahkan gelap kamu. Wahhaja, dan pelita itu bukan sekadar bercahaya tetapi mengeluarkan haba, mengeluarkan panas, zat panas. Dan panas ini salah satunya ialah alat untuk menumbuhkan pokok. Ini juga Allah Ta'ala buat. Tak ada. Dapat petani buat bergajah rimah apa? Petani peladang buat apa? Sekadar jung bubuh je. Bahkan kalau kita soal mana dulu petani dengan pokok, pokok dulu ada. Bukan petani dulu ada. Allah Ta'ala buat siap-siap. Maka jelaslah pada barang-barang pertanian ini, dan inilah kaedah dia secara umum, semua jenis pokok inilah alat-alat yang dia perlu. Boleh kata tak ada tumbuh-tumbuhan yang tak perlu benda-benda ini, dan semua benda-benda ini Allah Ta'ala buat belaka-belaka semua sekali. Kemudian sambung malam ini sikit lagi. ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الجافة قابلية الحياة والنمو والتكاثر. Kemudian kita pergi pula kepada benih saat ni. Semula pertama mungkin ada benih. Ada benih, ada tanah, ada air, ada gas, ada cahaya, pokok tumbuh. Baik, ambil benih dulu, suti benih. Cuba mu tengok benih pokok. Tak kira mungkin benih pokok durian adalah butir durian. Benih betik, butir betik. Saya ingat lagi saya pergi ke Kelantan. Lama dah hari tu. 2-3 bulan lepas, tak lama juga. Tengok pokok betik yang memang pelik betik ni. Betik warna hijau. Biasa betik warna oranye. Warna hijau betik ni. Daun hijau, pokok hijau, betik pun hijau. Hijau metalik ke benda orang panggil. Hijau pelik. Kita pun tengok pelik ni nak belilah. Lalu kata orang kedai tu, kita tuang dia kalau nak beli, tuang dia akan ambil belah dua, ambil semua sekali butir, diwi buah saja. Butir tak wi kita. Kita takut kita tanam di rumah. Ada juga orang jenis begitu. Dia rasa macam hak dia betik ni, tapi tak ada arah lah. Ikut dia lah, ada hak dia. Betik tu tadi, betik dengan butir betik. Butir betik, butir durian baik yang jadi barang-barang benih ni, cuba mu tengok. Dia ni pertama sekali sakinah, mapuh. Butir ni mapuh. Tak bergerak. Jafah, kering garing. Tiba-tiba barang ni, barang mapuh, barang kering garing, boleh hidup dan tumbuh jadi banyak. Barangnya barang mapuh, butirnya mapuh. Tapi kena dengan cukup, orang panggil ramuan-ramuan dia saat ni, dengan air, dengan tanah, dengan baju semua sekali. Tiba-tiba butir yang mapuh ni, menumbuhkan bergelar-gelar daun, menumbuhkan berbatang-batang pokok, menumbuhkan berpuluh-puluh butir buah, butir sutir. Siapa dia buat benda ni? Siapa rakyat? Syarikat mana buat? Kerajaan mana buat? Daripada barang mapuh ini tumbuh barang-barang hidup yang boleh jadi kebun, jadi ladang semua sekali. Siapa dia buat? Hati rakyat. Bihaitsu tusbihu an-nuwatu nakhlatun basiqatun tal'uha nadid. Kalau sebagai contohnya ialah ambil buah kema dia kata. Orang Arab kema lah kat dia, kat kita mungkin buah kema dia kata. Buah kema ni asalnya daripada biji kema, benih kema sutir, tiba-tiba menjadi nakhlah basiqah, pokok kurma yang murtafi'ah, yang tinggi. Asalnya butir je, butir mapuh, butir kema mapuh, buburan tanah. Daripada butir itu, daripada butir yang mapuh ini akhirnya menjadi sebatang pokok kurma yang tinggi. Kena kait nak ambil dia. Asalnya butir mapuh. Tal'uha nadid. Tal' dalam bahasa Arab, tal' ini ialah bunga buah kema nak tumbuh ni. Kat kita juga bunga lah. Bunga ke menatang dia orang panggil. Nak boleh tumbuh buah apa panggil pelang, dia ambil bunga dulu.
Bunga, benda apa? Bunga. Kau panggil benda tu. Putih. Putih. Boleh juga putih. Tumbuh putih-putih yang akhirnya akan jadi buah yang nadid, yang lebat, putih-putih ini. Asalnya daripada butir yang mapuh. Cuba mu jangan jadi macam lembu dan kambing. Lembu kambing dia tak berdiri. Dia kira ada daun, boleh makan kedarah, sudah. Kalau mu gitu juga, kita fikir buat apa kau? Boleh makan, sudah boleh makan buahnya, boleh makan beras, sudah Apa nama kerja kita nak pergi mikir macam mana beras berjadi, macam mana gandum berjadi. Tak, manusia kena fikir benda ni. Kerana mu dibuat oleh Allah untuk jadi hamba Allah dan untuk tolong menjadi hamba Allah, antaranya tengok benda-benda ni. Ini beza mu dengan lembu kubah yang itik semua sekali. Cuba tengok pokok kurma, butir mapuh, akhirnya basiqah, jadi murtafi'ah, tinggi pokoknya. Dalam tinggi, kena kait nah pula asal pada butir yang mapuh. Kemudian tubik dari wataluha nadid, tubik daripada dia putih-putih, bunga-bunga yang lebat, yang menumbuhkan akhirnya buah-buah kurma yang banyak. وَتُنْبِتُ حَبَّةَ الْقَمْحِ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Ini juga ayat Quran, sebahagiannya dia ambil. Cuba mu fikir pula siapa dia yang menumbuhkan daripada biji al-qamah, biji gandum. Biji gandum, tak kira saya pun tak tahu, tak aja tengok dia orang bela gandum ni, gandum siap-siap dah sampai sini. Boleh jadi besar, butir besar ni ke, segenggang ke, wallahu alam. Daripada benih-benih apa orang panggil gandum, akhirnya keluar pokok gandum yang ada 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu pula ada 100 biji-bijian gandum yang menghasilkan gandum boleh buat roti, buat kuih, apa ni, jepuk apa semua sekali. Allah Ta'ala buat. Siapa dia buat? Syarikat mana buat? Siapa dia yang jom menentu benda ini? Siapa dia? Inna Allah Ta'ala huwa alladhi sana'a hadha kullah. Mu tidak akan berjumpa jawapan malaikat sejawapannya. Allah ada yang buat benda ini semua sekali. Kalau tidak Allah, baik, tak ada masalah. Cuba rakyat siapa dia? Kata benda ini jadi semula jadi. Kepala hotakmu semula jadi. Ni, macam dia panggil ni. Ketah ni. Ketah ni bodoh habis ring, tidak boleh jadi semula jadi. Kena ada orang buat lah benda ni. Ketah ni. Air botol ni. Tak boleh, kena ada orang buat. Ada kilang buat. Tak akan boleh jadi sendiri. Orang yang kata benda ni jadi semula jadi ni, orang ni orang panggil, tak tahu nak kata apa orang ni. Tak boleh ada benda boleh jadi sendiri. Jarum sebatang tak boleh jadi sendiri. Jarum. Pada jarum boleh buat benda, boleh buat isak dadah je, boleh buat jahit baju jarum. Tapi kalau tidak ada orang buat, tak ada kilang buat, tak jadi jarum sebatang. Ini pokok tumbuh-tumbuhan daripada mapuh, jadi hidup, jadi besar, jadi berbuah, berdaun. Tak boleh lembu kubah makan daun-daun dia, kita makan hasil mahsulnya. Takkan jadi sendiri, tak pernah sabar. Mesti ada jom buat. Mengatakan benda ni jadi sendiri, mematahkan, menolak logik otak manusia. Tak boleh benda jadi sendiri. Mesti ada jom buat. Dan jom buatnya kami orang Islam yakin dan diriwayat-riwayat Allah jom buat. Sementara awak tak berjumpa lagi orang siapa dia buat, pakai dulu ni Allah buat. Dan esok lusa jumpa orang lain buat, Saleh ke buat, Yusof ke buat, mereka buat, Allah mereka buat. Setara ni menunjukkan bukan orang buat, pakai dulu ni Allah buat. Dan Allah mengaku dia buat. Allah mengaku dia buat. Wa qaddarahu fa ahsana at-taqdir. Allah lah yang jom menentu. Qaddara kita panggil estimation, buat estimate lah kita panggil. Allah Ta'ala yang buat estimation bagi pokok-pokok ni nak tumbuh. Air banyak mana, biji banyak mana, tanah-tanah mana, tanah banyak mana, benih banyak. Allah Ta'ala buat cara tumbuhnya, proses-proses tumbuhnya. Nak keluar daun dulu ke, batang dulu ke. Wa dabbara fa atqana at-tadbir. Allah Ta'ala yang buat. Dabbara mana Allah Ta'ala buat pusingan sistem dia. Daripada apa panggil butir, naik. Berapa hari boleh tumbuh putih saat ni, berapa hari baru boleh tumbuh bunga saat ni, berapa hari boleh tumbuh pokok, kalau nak tunggu kemasuk berapa hari pula. Allah Ta'ala buat serba-serbi dan tak ada campuran mana-mana kerajaan, mana-mana syarikat, mana-mana pok tani, mana-mana ahli sains. Jawab daripada awal sampai habis Allah saja jawapan dia ada. Siapa dia buat pokok ni nak boleh ke tumbuh daun selada dolar tunah, walau-walaunya 40 hari. Siapa dia jom menentu 40 hari? Mu menentu. Orang ni tak ada, Allah menentu. Tak bila naik pula nak apa orang panggil nak nanti berbunga pula, contoh 2 bulan. Siapa dia jom menentu 2 bulan? Ya, tubik cara tubiknya pula macam ni. Semua perhal. Tak ada campur siapa-siapa dia pun. Allah semata-mata.
ولا غرو أن امتن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه. Maka oleh kerana tidak pelik sikit abuk. Kalau membaca Quran, imtanna, Allah Ta'ala baki, orang Ta'ala kata, mengungkit. Allah Ta'ala baki, Allah Ta'ala mengungkit, menyebut pada hamba dia dalam ayat-ayat yang banyak berkenaan dengan perkara ini. Nak suruh kita berterima kasih, bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala baki, ayat. Dan memang baki ini, walaupun dia sifat yang diharamkan pada kita manusia, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan mu batal pahala sedekahmu dengan baki. Mu tak boleh baki, mu beri orang, mu tolong orang, mu tidak boleh baki. Kerana apa? Kerana hakikat sebenarnya baik hak mu beri, baik hak mu tolong, tidak hak mu jong je. Haknya hak Allah. Maka mu tidak ada hak untuk baki. Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia Tuhan punya barang dan Tuhan punya segala nikmat semua sekali, maka dia mustahak dan berhak untuk baki. Ini Allah, mu tak boleh baki. Kita kalau nak baki juga boleh. Itu baki dengan Allah, ini boleh. Ya Allah, saya semayang, maaf saya. Ya Allah, saya semayang, saya puasa, beri saya piti seria sama. Ya Allah, saya, ini boleh. Kenapa? Kerana in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau mu buat benda baik yang aku suruh, aku tak ada utuh apa-apa. Mu semayang ke, mu tidak semayang ke, aku tetap Allah. Mu ratik ke, mu tidak ratik ke, aku tetap kaya, tak terjejah walau sikit abuk pun kalau mu tidak ratik, dan tidak orang panggil menambah sikit abuk pun kalau mu ratik. Tak ada. Kalau mu buat benda-benda baik, faedahnya akhirnya boleh kemu juga. Maka sebab tu kita boleh dalam bahasa syariah dipanggil tawassul. Tawassul dengan baki ni hak tula je. Allah, saya apa weh, saya berjuang Islam, siang saya, maaf saya, beri saya. Ya Allah, saya derma kau orang, tambahlah rezeki saya berdasarkan derma. Baki dengan Allah boleh. Allah tak boleh. Baik. Dengan orang tak boleh. Maka tidak peliklah, terlalu amat banyak ayat Quran Allah Ta'ala baki pada hamba dia. Wa raddal fadla fihi ila ahli, dan Allah Ta'ala memulangkan orang panggil pujian ke, kelebihan ke, kehebatan dalam masalah pertanian ni kepada Tuan punya asal yang buat benda ni, itu Allah sendiri. Maknanya masalah pokok tanah-tanaman ni semua sekali, manusia tengok bukan usaha dia yang membesarkan benda ini, cuma usaha siapa dia yang menyebabkan pokok-pokok dia tumbuh dengan banyak, dengan subur semua sekali. Allah Ta'ala pulangkan kepada diri dia sendiri. Bila mu tengok peliknya benda ini, ajaibnya, herannya, tumbuh-tumbuhan ni tumbuh ni, baik. Lepas nak puji siapa dia? Nak puji siapa dia? Nak terima kasih siapa dia? Aku, Allah, puji aku, terima kasih aku. Orang lain tak layak untuk mu terima kasih. Antaranya firman Allah Ta'ala, afara'aytum ma tahruthun, ini ayat kita biasa baca dan biasa dengar, suratul Waqi'ah. Afara'aytum ma tahruthun, tidak kamu cuba mengenung, cuba tengok, hai manusia belaka semua, tak kira manusia Melayu, manusia Arab, manusia kaya, miskin, cuba tidak kamu tengok, tidak kamu mengenung, ma tahruthun, apa yang kamu tanam. Jangan lepas-lepas tanam tinggal, tidak mikir langsung. Gak fikirnya tumbuh ke tak tumbuh, buah ke tidak buah, jadi ke tak jadi. Jangan. Fikir dulu dari sudut ketuhanan Allah yang buat. Ma tahruthun, cuba mu tengok apa yang mu tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kerana benda yang mu tanam ni tumbuh. Tanah-tanah tumbuh, hidup orang panggil. Cuba jawab, kederak siapa dia benda ni tumbuh ni? Kederak mu tanam ke ataupun kederak aku yang tumbuh? Cuba mu jawab. Kalau kederakmu, kenapa ada orang tanam tak tumbuh setengah barah, tak cakap baju, tak cakap nak tak tumbuh. Ataupun tumbuh-tumbuh, daun je naik, buah tak ada sutih habuk pun, tanam peraja rimah apa? Siapa dia yang menumbuhkannya? Mu ke ataupun aku yang menumbuhkannya? Law nasha'u la ja'alnahu hutaman. Kalau mu kata kederakmu, baik, dengar kami ayat. Kalau kami nak, kami boleh jadikan benih yang mengubur tanah tu hutaman, kering bergaring. Seperti mana mu tidak tanah, seperti mana benih butir durian duduk atas meja, duduk dalam almari, akhir sekali kering, buruk repuk, mapuh begitu. Tak bubur tanah, boleh juga kami buat begitu. Bubur tanah, tak jadi apa juga, tak naik daun wala selah habuk pun. Kau repuk, kau buruk, hutaman. Fadhaltum tafakkahun, akhirnya mu pun bingung. Lagu mana celah mana tak jadi weh. Benih-benih dah, baju-baju dah, butir-butir dah, tanah-tanah dah.
Tak tumbuh, berapa mampu. Tafakkahun, akhirmu kebingungan. Kan memang bukan kederakmu. Inna la mughramun, akhirnya mu pun kata ke dirimu sendiri dan mengoyak ke orang, mughram, merugilah saya, jerlah menega saya, punahlah ladang saya, tak ada untunglah saya, mapulah pitih sekali ni. Bal nahnu mahrumun, bahkan yang sebenarnya bila mu tanah tidak tumbuh, hak sepatutnya mu kata nahnu mahrumun, mu telah disekap oleh engineer ke apa, engineer ke kontraktor yang menumbuhkan benda ni, dia menyekap supaya ia tidak tumbuh. Mu rugi, mu tanah tidak tumbuh. Kena tumbuh kerana jom menumbuhnya tidak mu, orang lain. Dan orang lain itu takwi benda ni tumbuh, akhir tak tumbuh. Siapa dia orang lain itu? Allah takwi. Firman Allah Ta'ala, kalau bawa banyak Quran ni. Mana dia panjang-panjang orang ni tengok bola. Takkah lawan dia mana ni bola? Ke benda mana ni lawan? Ha? Dia tak tahu sungguh. Dia lawan bola benda ni. Yang lawan JKK. JDT. Ha. Baik. Orang muda jangan main. Ustaz pun dia sepak ke bola ni. Ni nak bola. Jadi kita laju sikit. Wal arda madadnaha. Dan bumi yang kami buat itu madadnaha. Kami lapangkan dia. Bila kami buat bumi ni ada tempat bukit, ada tempat benggi, ada tempat tegi, tapi banyak tempat juga madadnaha, kami bentangkan dia. Macam orang bentang tikar. Mu boleh buat rumah, mu boleh cocok tanam, mu boleh berlari, mu boleh melompat, dan mu boleh main bola malam ni, main bola, boleh main bola. Kami buat lapang bumi ni. Sama ada lapang tu siap-siap lapang dah ataupun bendanya tidak lapang, kami beri idea otakmu, reka keh ke, lori ke, excavator ke, mu buat lapang benda ni. Tak kira lah, kami beri semua sekali. Wa alqaina fiha rawasiya, bila mana bumi ni ibarat latar lapang, latar ni dia mesti paut kuat, kalau tidak dia goyang. Alqaina, kami pun katok atas bumi ni rawasiya ni kita panggil pasok, paku-paku untuk menguatkan latar ni supaya tidak bergeruk, tidak bergegar. Apa dia pasok ini? Itu aljibal, gunung ganang. Dan memang hari itu, ketika mana orang tidak reti lagi sains ni, orang ingat bukit ni sekadar tanah tinggi semata-mata. Alhamdulillahirrabbilalamin, bila orang mengaji ilmu geografi ke apa, orang ni buat kajian, rupa-rupanya memang gunung ganang ni betul-betul paku. Rupa dia pun paku, fungsinya pun fungsi paku. Hak timbul kat kita ni ialah pala paku. Bacalah bab kajian bukit ni, kita nak ayat istilah-istilah kita pun tak reti. Istilah ni orang wi. Cuma kata ulama hak jung buat kajian ni, lagi besar orang panggil gunung ni duduk timbul di atas, lagi halu panjang hala ke bawah apa orang panggil jarum dia. Hak di atas ni pala dia, pala paku. Begitu. Maka Nabi Muhammad tahu dua ni, Nabi Muhammad apa orang panggil tengok kok teropong mana boleh royak. Bukit gunung ganang ni ibarat paku-paku untuk menguatkan bumi. Tahu dua ni. Sedangkan kita sendiri yang moden sikit ni ada teknologi banyak, baru 100-200 tahun ni kita tahu benda ni. Akhir sekali kita terpaksa kata Nabi Muhammad ni memang rasul sungguh, utusan Allah sungguh. Kalau tidak dia tahu dua ni. Dia baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Dan orang yang baca dan reti menulis sendiri pun baru 100-200 tahun ni tahu bahawasanya bukit bukau ni paku. Pasok untuk Allah Ta'ala kuat bumi. Maka ini menambahkan lagi akidah kita tentang Nabi Muhammad SAW. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Setelah siap bumi dengan apa orang panggil ibarat hamparan dan bukit buka dengan paku untuk menguatkan dia, kami tumbuhkan di atas muka bumi daripada macam-macam tumbuhan mauzun. Mauzun maknanya yang telah ditimbang. Wazana, timbang. Mauzun yang telah ditimbang. Maknanya orang panggil Allah Ta'ala bila buat bumi ada pokok. Pokok ni pula semua ada kerja buat mereka. Tak ada kata tumbuh tidak ada pasal-pasal. Pokok ni tebang tak ada pun tak apa. Tak. Ingat Allah Ta'ala macam gemu bodoh. So dia Allah Ta'ala apa nama kerja Allah Ta'ala buat pokok ni. Tak ada tak apa dia ni. Tak. Semua Allah Ta'ala buat mauzun. Ada kerja di masing-masing, ada fungsi masing-masing. Ekosistem kapu nak panggil wallahu alam, ada semua ada. Ada pokok untuk memakan kedara, ada pokok untuk lembu kubah memakan, ada pokok untuk pokok ni makan, ada pokok untuk menguak tanah, ada pokok macam-macam Allah Taala buat.
Semua mauzun, semua timbang siap-siap berlaku semua sekali. Sikit lagi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Dan kami jadikan bagi kamu, hei manusia, di atas dunia ni melalui tanah yang lapang, melalui tanam-tanaman yang banyak, ma'aish, kehidupan. Bila mu berjumpa dengan padi, pernah jadi berah, makan berah, maka boleh makan berah, mu pun hidup. Ada air, mu pun hidup. Maka seretak dengan itu, melalui tumbuh-tumbuhan ni sendiri, akhirnya mu mulai reka baju, reka buat rumah. Boleh buat baju, boleh buat rumah, boleh buat benda dengan tumbuh-tumbuhan macam-macam. Mu boleh orang panggil makan daging, kerana lembu kubah ni makan kupuk. Kalau tak ada kupuk-kupuk ni semua sekali, lembu kubah pun tak ada. Mu boleh makan lembu kubah pula. Naik seprekak, patu jalan raya, patu highway, patu kereta api, patu kapal terbang, helikopter, semua sekali. Kih ni mari dari mana? Mari daripada berah, apa gandum, benda-benda sani. Tu benda asah mari. Kalau benda tu tak ada, gandum pun tak ada, berah tak ada, bukan sekadar orang panggil highway, mu sendiri mampu kerah, mu tak akan boleh hidup. Tapi kalau kadang mu dah naik tinggi dah, mu tak mengenung langsung bawah, tengok bawah, tak tengok asal-asal bagaimana Allah Ta'ala buat benda ni. Mu tengok, mu orang panggil nak tinggi lagi. Lepas kereta api nak kapal terbang, lepas kapal terbang nak helikopter. Lepas tu ada budak seorang, dia kata, saya suka Dr. Mahathir masuk semula politik ni. Kerana masa dia jadi Perdana Menteri hari tu, zaman dia hari tu, tahun 2020 ni, dia tengok gambar orang buat tu, kereta terbang. Jadi dia boleh jadi nak tengok lah, nak Mahathir mengata terbang kedok kereta ni. Nak tengok terbang kedok. Kalau ada atas darat pun nak mampu, terbang apa? Minyak mahal apa semua sekali. Tapi nak ayatnya, manusia siapa lupa benda bawah ni, dah tengok nak kata lagi. Termasuk kerajaan. Kononnya nak teknologi, nak hebat, nak ikut Jepun, tinggal benda hak asah, hak nama berah, sekali berah import. Hak nama daging lembu, daging kambing, hak asas akhirnya import. Duk kerja ke benda-benda yang bukan asas. Benda-benda yang timbul mari makan hebat kerana benda ni, kerana berah, kerana daging lembu, daging kambing, susu lembu, benda-benda asas. Lepas tu kajian kita ni bodoh, dan lepas tu dia kena kita buat kalah di pihak raya ni sebab dia anyut. Orang anyut ni kita kena tarik dia bawah. Bila kerana dia ni bukan sekadar anyut bakal jahat, bukan sekadar bakal dia bawah saja, bakal kita kena kambuh dalam bumi, pum, biar tak ada terus. Faham tak ni? Sikit lagi nak habis ayat ni. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Okey, apa nama ni? Kami jadikan untuk kamu kehidupan, dan kami jadikan untuk orang panggil selain pada kamu, itu lembu kubah yang itik kamu juga kehidupan. Hasil daripada hasil pertanian yang banyak. Mu hidup, ayam itik hidup, lembu kubah hidup. Hiduplah ke benda-benda lain semua sekali. Ada orang kata, babi buat apa buat babi? Baguslah tu, mana dia nak mikir buat apa Allah Ta'ala buat babi. Walaupun kita tak boleh nak jawab secara sains benda ni, tapi kita percaya sepenuh Allah Ta'ala bijak, ada kerjanya. Dan kita harap ahli-ahli sains Islam tolong buat main peranan ini. Jangan cari makan je, cari kaya je. Guna sains untuk memperkenal orang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jawab soalan-soalan macam ni. Bulan-bulan babi haram, papa buat babi. Bulan-bulan virus ni boleh buat jadi penyakit. Apa nama kerja Allah Ta'ala buat virus, bakteria apa semua sekali. Ini ahli-ahli sains tolong jawab benda ni, supaya menambah keimanan orang terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ustaz-ustaz boleh wayak bodoh-bodoh begitu je. Dan saya wayak sama tok-tok guru kita zaman hari tu karang buku kitab tauhid, Allah ada, lawannya tidak ada, dalilnya alam ini. Allah ini dalil ini dalilnya alam ini. Alam ini sama. Alam ini sebenarnya tok-tok guru hari tu serah untuk meneruskan lagi kerja akidah ni kepada orang yang buat doktor, ahli geografi, ahli botani, ahli biologi, untuk dia buat kerja penerangan benda-benda ini. Jangan ingat betul-betul kita ni ahli sains semata-mata. Tidak pergi langsung ke akidah untuk tolong orang kampung mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lok ke ustaz aja benda ni. Ustaz kadang-kadang bodoh dia lebih pada orang lain, jadi kita tolong.
wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada atas dunia ini melainkan di sisi kamilah simpanannya, dan tidaklah kami turunkan dia melainkan dengan qadar yang diketahui. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, antaranya kami nak tunjuk segala benda yang mu perlu duduk dengan kami. Yang ada dengan mu sekarang ni apa saja namanya, mah ke, perak ke, oksigen ke, kain baju ke, pokok-pokok ke, ada dengan mu, kami sikit, kami lepas. Semua asalnya duduk dengan kami, duduk dalam bank kami. Kami pun bui sikit. Termasuk yang Allah Ta'ala tak berhenti-henti beri manusia nama di ilmu pengetahuan. Sebab tu manusia hari ini tak sama dengan manusia kemarin. Jangan kata dengan manusia 1000 tahun hari tu. Lembu hari ni dengan lembu zaman hantu hari tu sama je. Hantu kalau dijumpa dengan lembu dia tidak kejut. Lembu sama je lembu zaman dia hari tu. Kalau hantunya ada sungguh lah dengan lembu zaman hari ni. Tapi kalau hantu tengok manusia, dia kejut. Kerana manusia berubah dari segi serba-serbi. Antara benda yang menyebabkan manusia berubah kerana Allah Ta'ala beri ilmu. Jadi tidak beri sejepok. Sikit. Padang untuk manusia ni orang panggil ubah hidup. Dia tidak beri gom stokor lalu. Kita kau maju, kau hebat, kau cepat, semua sekali. Antaranya benda yang kami beri pada kamu melalui simpanan kami, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha. Kami hantarkan pada kamu, pada kampungmu, negerimu, angin lawaqih. Lawaqih ini hal, kalau ngaji bahasa Arab, lawaqih yang angin itu hal keadaannya membawa awan yang ada hujan. Kami hantar angin, kadang-kadang angin kosong, kadang-kadang angin ribut, kadang-kadang juga angin itu tidak saja bakal diwak mari awan yang penuh dengan air hujan. Kami hantar ikut projek kami lah. Nak hujan seberang, okey, angin tolak awan ni buat pergi seberang. Angin pun tolak. Angin tasawiyah biru kuat angin, contoh kat lain. Tolak kat lain. Contohlah saya buat. Ikutlah Ta'ala nak buat. Kami hantar angin yang sifatnya, yang keadaannya membawa air awan yang hujan. Fa anzalna minas sama'i ma'an, lalu melalui awan yang ada air itu kami turunkan air hujan. Fa asqainakumuh, apa nama kerja air hujan ni? Kami beri minum air hujan itu untuk kamu. Wa ma antum lahu bikhazinin, kalau tidak kerana kederak kami buat angin, kami kumpulkan air dalam awan, kami tolak awan yang ada air itu kampungmu, mu tak boleh buat apa-apa, kami buat. Kalau dengan kederakmu, tak apa ada negeri tak hujan, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun, sampai akhir kemarau, kering-kering, mesti habis rakyat ni. Kalau tidak kerana kederakmu, mu tak boleh buat air hujan situ. So bulan-bulan mu nak hujan, tak hujan, bulan-bulan mu tak mau hujan. Jadilah ada 2-3 ayat lagi semula pula. Sekali mudah-mudahan sikit sebanyak saat ni boleh menambahkan lagi akidah kita. Dan sebenarnya di ayat ni ujung ni nak bawa sampai kita terpaksa aku dan kata betul sungguh, hei Dr. Suqardawi, hei Ustaz, betul sungguh memang sepatutnya kami bila dapat hasil tanam-tanaman kami mesti syukur pada Allah, dan salah satu ini mengeluarkan zakat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.